Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas limpahan kurniaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat dipertemukan sekali lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengambil seberapa banyak teladan, faedah, pengajaran daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah dikumpulkan, yang telah dipaparkan, yang diletakkan di dalam kitab Riyadhus As-Salihin. Moga-moga pengisian kita pada pagi ini diberikan keberkatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melapangkan dada kita semua, Allah mempermudahkan urusan-urusan kita semua. Moga-moga kita layak mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan usaha yang kita lakukan, dengan masa yang kita berikan dan sebagainya. Tanda kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita nak mengikuti petunjuk yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Pada pagi ini insya-Allah kita akan memasuki bab yang baru, iaitu bab yang ke-53. Jadi kalau tuan-tuan dan puan lihat di nota yang saya paparkan, yang mana hari ini kita akan belajar bab 53. Bab 53 ni adalah bab kombinasi di antara perasaan al-khawfu, perasaan takut kepada Allah, takut kepada azab Allah, digabungkan dengan adanya perasaan harap kepada rahmat Allah,
harap kepada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana bab 53 ini mengandungi 3 hadis sahaja yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Bukanlah bermakna hadis cerita tentang gabungan takut dan harap ni ada 3 sahaja. Tetapi dalam kitab Riyadhus Salihin, Al-Imam An-Nawawi hanya mengemukakan 3 hadis sahaja. Jadi bab 53 ni kita telah pun memulakan membacanya pada hadis yang pertama pada minggu lepas. Yang mana pada minggu lepas kita telah mempelajari bab yang ke-52. Nota telah diberikan pada minggu lepas bab 52 dengan bab 53. Jika tuan-tuan dan puan mempunyai kitab Riyadhus Salihin terjemahan, ia lebih baik. Oleh sebab itu, kena usahakan mendapatkan kitab Riyadhus Salihin di mana-mana kedai yang ada menjual kitab Riyadhus As-Salihin. Jadi kita terus kepada bab ke-53. Bab 53 ni kita sama-sama telah mendengar, membaca 2 ayat yang dinukilkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yang pertama adalah surah Al-Imran ayat 106. Ayat ni kita dah bincang pada minggu lepas sebenarnya. Yang mana ayat ni Allah menceritakan tentang di hari akhirat nanti akan ada 2 kumpulan manusia. Ada manusia wajahnya gembira, berseri-seri wajahnya. Kenapa? Kerana dia gembira, dia dapat kebahagiaan. Dan ada satu lagi kumpulan manusia yang wajah mereka ini hitam dia. Kenapa? Kerana mereka ketakutan, mereka merasa penyesalan, mereka merasa kerugian. Jadi nak nampak hati tenang tak tenang, boleh dilihat pada wajah-wajah manusia-manusia di hari akhirat. Surah Al-Imran ayat 106 ini telah menunjukkan kepada kita bahawasanya ada perasaan takut dan ada perasaan harap. Takut wajah kita dihitamkan oleh Allah, dan kita juga sangat mengharapkan jika kita termasuk dalam kumpulan manusia yang nanti wajahnya berseri-seri gembira dia apabila berada di akhirat nanti. Oleh sebab itu Al-Imam An-Nawawi menggunakan ayat ini untuk diletakkan di dalam bab masa kita hidup ini perlu diiringi dengan 2 sifat ini. Ada masa kita takut, ada masa kita mempunyai sifat harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kepada pengampunan dosa. Sebab kita manusia yang lemah, kan, walaupun kita kata perlu takut, tapi kadang-kadang kita tetap terjatuh dalam dosa juga. Tetapi apabila kita terjatuh dalam dosa, kita bangun semula, kita ingat Allah, kita mohonkan harapan kepada Allah untuk Allah Ta'ala mengampunkan dosa kita. Jadi kita tengok kepada ayat yang kedua yang telah kita baca pada minggu lepas, iaitu surah Al-Infitar. Ayat nombor 13 dan ayat nombor 14. Yang ayat ini memaparkan kepada kita semua tentang ada 2 golongan manusia yang mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia yang pertama gelarannya dipanggil sebagai Al-Abrar, iaitu orang-orang yang berbakti. Mereka ini dapat nikmat apa? Dapat nikmat lafi na'im. Mereka berada dalam syurga penuh kenikmatan. Dan satu lagi golongan fujar yang banyak derhaka kepada Allah, mereka diberikan jahim, mereka masukkan ke dalam
neraka. Jadi apabila kita ingat pasal syurga, cita-cita kita, harapan kita sangat-sangat tinggi untuk kita masuk ke dalam syurga. Tetapi apabila kita baca tentang orang masuk neraka ini, kita sudah mula rasa ketakutan. Tadi mula kita rasa macam gembira je. Rasa macam, ya Allah, seronoknya kita dapat masuk syurga kan. Tetapi ada kala apabila kita baca ayat ni juga, kita dapati, ya Allah, beratnya lah azab orang yang masuk ke dalam jahim. Inilah dua sifat yang perlu selalu kena ada dalam hidup kita semasa Allah hidupkan kita di muka bumi. Takut sangat perlu untuk membantu kita menjauhkan perbuatan-perbuatan dosa. Sebab dengan takut tu, kita takut nanti kalau aku buat dosa macam mana? Kalau aku diadab oleh Allah bagaimana? Tetapi ada kala kita yang lemah ni, ada kala terbuat juga dosa. Kan? Maka kita tidaklah perlu sehingga mengatakan tak ada peluang dah ni nak hapuskan dosa ni. Aku tak ada peluang lah nak masuk surga ni. Tak ada. Maka dia kena menimbulkan, dia kena membawa sifat harap itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya, kalau ikut bab ni, takut saja semua pun tak boleh. Harap saja semata-mata pun tidak boleh. Maka Al-Imam Nawawi mengatakan perlu ada takut dan perlu ada harap dia. Okay. Kita baca dah pada hadis yang pertama pada minggu lepas. Jadi kita tak perlu ulang untuk pagi ni. Kita terus pergi kepada hadis yang kedua. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan yang ada memiliki buku terjemahan Riyadhus Salihin, tolong kongsikan muka surat berapa hadis-hadis yang sedang kita nak bacakan ini, dan ada pun telah kongsikan, jazakumullahu khairan. Okey, kita terus kepada hadis yang kedua. Mari sama-sama kita menghayati hadis ini, kita mengambil teladan daripada hadis ini. Hadis ini, kalau kita rujuk di dalam kitab Riyadhus Salihin. Sekejap ya, saya rujukkan dalam bab. Okey, hadis yang kedua ni, ia datangnya dari riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Maknanya yang meriwayatkan hadis kedua ni, sahabat itu namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia kata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wudi'atil janazatu, idza wudi'atil janazatu fahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Apabila ada jenazah yang diletakkan di atas bahu-bahu, tengkuk tu maksudnya di bahu-bahu orang-orang lelaki. Maksud dia, keranda yang letakkan jenazah itu diangkat, diletakkan di bahu-bahu orang lelaki. Nah, menunjukkan hadis ini, kalau nak hantar jenazah ke tanah kubur, memang sunnahnya ia akan dibawa, dipikul oleh orang-orang lelaki. Kemudian Nabi kata, فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً, jika jenazah yang dibawa di atas keranda tadi itu, jika dia seorang yang salih, maka kata Nabi, dia akan berkata,
jenazah tu akan berkata, qaddimuni. Jenazah tu kata apa? Segerakanlah mengebumikan jenazahku. Jenazah yang soleh apabila dibawa di atas keranda, mereka akan berkata supaya cepatkanlah hantar jenazahnya ke tanah kubur. Itu dia kata, qaddimuni, segerakanlah kebumikan jenazahku. Maksudnya dia nak minta bawa cepat dihantar ke tanah kubur. Berdasarkan hadis ini menunjukkan sunnah kalau kita menghantar jenazah ke tanah kubur ini, maka kena dipercepatkan. Tidak boleh dilambat-lambatkan. Lepas tu kata Nabi SAW, wa in kanat ghaira salihatin. Jika jenazah itu pula bukanlah orang yang salih, qalat li ahliha, maka dia akan berkata kepada ahli keluarganya, ya wailaha aina tazhabuna biha. Jenazah yang bukan orang yang baik, dia akan berkata kepada ahli keluarganya, aduhai celakanya diriku ini, kemana kamu semua hendak bawa jenazahku ini? Maknanya jenazah orang yang mati ni, kalau bukan dia orang yang soleh, dia memang tidak mahu untuk dia berada di alam kubur. Sebab dia tahu, kalau dia pergi ke alam kubur tu, apa yang dia akan hadapi. Berbeza dengan orang yang soleh ini. Suara kedua-dua jenazah ini, kata Nabi SAW, yasma'u sawtaha kulla syai'in illal insan. Suara ini, maknanya suara jenazah orang yang soleh, suara jenazah orang yang mati tidak soleh, akan didengari oleh semua makhluk, melainkan insan. Walau sami'al insanu lasa'iqa. Kalau manusia ini dia boleh dengar suara jenazah yang berkata dengan dua perkara ini, kata Nabi, nescaya mereka akan pintang. Lasa'iqa maknanya jatuh pingsan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Daripada hadis ini dia telah memberikan kepada kita teladan bahawasanya alam kubur ini, sebenarnya alam barzah ini adalah tempat untuk merasai kenikmatan. Dalam masa yang sama, alam barzah dan alam kubur ini merupakan tempat untuk diazab. Kenapa kita kata macam itu? Sebab kalau bukan di alam kubur itu ataupun alam barzah itu tempat nikmat, kenapa ada jenazah yang minta dipercepatkan untuk dihantar ke tanah kubur? Kalau bukan kerana kubur itu merupakan tempat untuk diazab, maka mengapakah jenazah yang satu lagi mengatakan di mana nak bawa dia pergi? Maknanya dia tak nak pergi. Menunjukkan bahawasanya di alam kubur ini, alam barzah ini adalah merupakan di antara tempat untuk merasai nikmat, tempat untuk juga dikenakan balasan azab. Apabila kita ingat pasal nikmat kubur, akan membina, memupuk perasaan harap kita, cita-cita kita untuk kita dapat kenikmatan ini. Tetapi apabila kita baca tentang manusia yang dia tak nak jenazahnya dibawa ke tanah kubur itu, akan membina, akan menyentuh perasaan kita dengan membina rasa takutnya lah dengan azab kubur. Jadi kita ada pilihan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak jadi jenazah yang mana satu. So kita ada pilihan sebenarnya. Sebab itu lepas habis tajuk ni, kita akan terus
kepada tajuk mengingati tentang kematian. Tapi apabila kita ingat mati, mungkin ada orang dia ingat mati tu, dia ingat alam kubur ni dia anggap tempat azab saja. Tetapi apabila kita baca hadis ni, oh sebaliknya. Rupanya tanah kubur, alam kubur ni rupanya tempat dapat nikmat rupa-rupanya. Tetapi selama ni kita telah ditanamkan kubur ni tempat menakutkan, tempat azab. Sehingga kan keluarlah filem-filem. Tajuknya apa? Tanah kubur. Tetapi di manakah filem-filem yang memaparkan kisah nikmatnya berada berada di alam kubur. Dan hadis ni telah membuktikan bahawasanya alam kubur ini bukanlah tempat untuk diazab semata-mata, tetapi adalah tempat untuk mendapat nikmat. Cuma Al-Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ini, beliau tidaklah menyatakan hadis-hadis yang contoh-contoh nikmat tu. Sebab dalam bab ni bukan nak cerita tentang nikmat kubur, azab kubur secara langsung. Tetapi ada bab lain. Sebenarnya ada bab yang lain yang akan memaparkan tentang nikmat kubur dan juga azab kubur tu. Tetapi bab ini Al-Imam Nawawi ambil hadis ni nak menunjukkan kepada kita, apabila kita baca dekat yang highlight warna hijau tu, dia akan membina rasa harap kan. Kita rasa harapan kita tu nak dapat nikmat tu kan. Tetapi apabila kita tengok yang di-highlightkan warna kuning ni kan, kita rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Baik, hadis ni kita telah sokong. Ini rasa macam kita dah baca kot pada minggu lepas kan? Ke belum baca lagi? Tuan-tuan dan perempuan, kejap saya buka suara. Hari ni kita belum baca lagi kan? Dah baca ke belum baca? Belum Ustaz. Belum. Oh, Dekat belum surah lagi. Waqiah je dah. Oh ya. Okey, saya takut pasal rasa macam pernah saya baca je. Okey, tak apa. Okey. Hadis ni apa yang dapat kita belajar? Hadis ini menunjukkan kepada kita bahawasanya, sebab tu kalau kita belajar hadis, kita kena cari teladan dia apa. Maka hadis ni yang kita dapat belajar bahawasanya kalau nak hantar jenazah ke tanah kubur adalah orang lelaki. Orang lelaki lah yang akan memikul jenazah itu di bahu-bahu mereka. Sebab itu memang sepatutnya seharusnya jenazah tu kita bawa dia di atas tengkuk-tengkuk kita supaya orang yang hidup tu dapat ambil hikmah. Namun sekarang kan tanah kubur jauh kadang-kadang kan. Agak-agak kalau kita meninggal, kita dah tahu dah tanah kubur kita di mana nanti. Kita dah tahu nanti tapak ataupun tanah kubur yang kita akan pergi di mana. Jadi kalau seboleh-bolehnya, kalau kita dah bawa guna van ke, zaman sekarang ni orang bawa van-van jenazah pun bukan biasa-biasa van tau. Bawa van guna Alphard pun ada jenazah. Ni cerita benar. Cerita benar memang ada. Saya pernah menguruskan satu jenazah, memang masjid tu, dia punya van jenazah dia bukan van yang buruk-buruk, tapi van yang Masya Allah. Ya, ialah sebab kita nak cepat, kan, nak ikut sunnah Nabi, kena kenderaan yang elok. Nanti tiba-tiba bawa rosak kenderaan tu tengah jalan. Kan, sian dekat jenazah tu. Jenazah tu minta cepat hantar, tiba-tiba kenderaan tu rosak. Kita pun tengok van-van jenazah. Kadang-kadang uzur sangat van-van jenazah kan. Dekat masjid-masjid ni, dekat surau, dekat mana-mana ahli qaryah kan. Jadi untuk menunaikan sunnah Nabi dipercepatkan, maka bagi kenderaan yang elok disediakan untuk menghantar jenazah. Tetapi kalau lebih baik, ambillah beberapa langkah diusung jenazah tu
ke tanah kubur supaya kita yang usung jenazah itu boleh mengambil manfaat, boleh mengambil boleh membina rasa sifat bagaimanalah kalau akulah yang diusung di atas keranda. Cuma Allah Ta'ala hikmahnya, Allah Ta'ala tak bagi kita dengar. Kalaulah orang hidup boleh dengar orang mati cakap apa, kan, tak ada orang jahat kat muka bumi. Tapi inilah ujian yang kita kena tempuh, kan. Allah Ta'ala tak bagi kita dengar benda-benda yang gaib. Allah tak bagi kita boleh nampak benda gaib. Itu ujian untuk kita. Ujian kita kena beriman dengan perkara yang kita tak nampak. Kan? Dia berbeza dengan kita dah nampak baru nak beriman. Berbeza dengan kita beriman dengan perkara yang kita tak nampak. Orang yang beriman, dia percaya benda tu wujud. Walaupun dia tak nampak depan mata, iman dia itu lebih sempurna daripada orang yang dia akan beriman kalau nampak depan mata. Yang kedua kita dapat belajar dekat sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kepada hamba-hambanya tentang kedudukan mereka dan perkara-perkara yang Allah janji kepada mereka ketika mati. Maksud dia tuan-tuan dan puan-puan, selama kita hidup ni, kan, kita baca ayat Quran, kita baca hadis Nabi yang Allah selalu cakap, kan, orang beriman ni Allah Ta'ala akan beri dia nikmat, Allah akan bagi dia syurga, kan. Selalu kita baca dalam Quran. Selalu kita dengar dalam hadis Nabi SAW. Tapi kita tak nampak lagi. Kan? Nak tahu janji Allah Ta'ala tu benar ke tidak benar, maka antara waktu dan saatnya kita akan dapat tahu ketika mana kita nak mati. Nak tahu kita ni dapat nikmat, kita ni kumpulan yang Allah azab, ahli neraka ke, ahli syurga ke, dosa kita banyak ke, pahala kita banyak ke, maka semua itu kita akan dapat tahu. Allah akan tunjukkan ketika mana mati. Ni. Maknanya, kalau kita nak tahu hidup kita ni selama ini Allah redha ke, Allah tak redha, jawapannya masa mati. Masa mati tu kita akan tahu. Okay. Yang ketiga, sebahagian suara dapat didengari oleh makhluk-makhluk lain melainkan manusia. Banyak manusia yang kita tak dengar, yang makhluk-makhluk lain boleh dengar. Seperti mana suara jenazah. Kalau kita pergi dekat tanah kubur, kita nampak macam tak ada apa-apa pun. Tapi sebenarnya itu ada satu kehidupan yang lain. Allah dia tidak memberikan kita mendengar suara orang yang diazab. Kan? Itu memang ujian bagi kita semua. Tapi ada makhluk-makhluk lain, mereka boleh mendengar. Haiwan-haiwan contohnya, mereka boleh mendengar suara-suara orang diazab. Nanti kita akan baca hadis untuk menyokong maklumat. Di antara petunjuk Nabi SAW, maknanya sunnah Nabi. Apabila ada sesuatu kematian, cepat-cepat uruskan jenazah. Sebab itu bertentangan dengan sunnah Nabi jika kita menyimpan jenazah itu dengan masa yang lama. Seboleh-bolehnya dipercepatkan. Sebab itulah, sebab apa? Sebab kalau kita lambatkan, kesian dekat jenazah yang baik tu. Kan? Kita telah lambatkan dia, dapat nikmat. Tapi kalau dia orang yang dia banyak dosa, buat apa kita nak simpan dia lama-lama duduk dengan kita? Bukanlah maksudnya kita boleh hukum, kita boleh cap pula. Ni jenazah baik, ni jenazah buruk. Bukan, kita tak boleh nak tahu dengan sebenar-benarnya jenazah tu macam mana. Hanya Allah saja yang lebih mengetahui. Tetapi dari sudut konsep sunnah Nabi, jika jenazah tu baik, kesian dekat dia kalau kita lambatkan. Begitu juga dengan jenazah yang sebaliknya.
Itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita lihat hadis-hadis lain yang menyokong kepada pengajaran hadis yang kita sebut sebentar tadi kan ada 4 kan. Yang 4 ni saya kongsikan 2 hadis lain yang tak ada dalam bab ni. Dalam bab 53 ni tak ada hadis ni. Tetapi saya kongsikan hadis ni untuk mengukuhkan teladan tadi. Okey, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahum la yu'adzabuna fi quburihim azaban tasma'uhumul bahaim. Sesungguhnya mereka diazab di dalam kubur dengan azab yang dapat, kalau kita baca pada hadis ni, Nabi kata dapat didengari oleh binatang-binatang. Maknanya Nabi SAW menyebutkan bahawasanya azab kubur ni boleh didengari oleh haiwan-haiwan. Tapi manusia tak boleh dengar. Tapi Nabi boleh dengar. Nabi dengar itu pun berdasarkan wahyu dari Allah. Hadis ni sebenarnya dia ada panjang lagi cerita depan dia. Cerita depan dia, siapa yang pernah mengikuti silibus tentang alam barzakh, kita ataupun kita pernah baca hadis Nabi yang Nabi SAW sebenarnya pernah lalu satu kebun kurma. Tiba-tiba haiwan yang Nabi naik tu dia seperti tidak mahu bergerak. Dia macam soalan menyebabkan Nabi macam nak jatuh. Rupanya apabila Allah beri keizinan kepada Nabi tahu tentang haiwan tersebut, rupanya waktu Nabi nak lalu tu, kawasan itu mempunyai beberapa tanah kubur, ada beberapa kubur dekat situ. Itu yang Nabi tanya soalan kepada para sahabat. Kan, kubur siapa ni, siapa tahu. Termasuklah hadis ni. Kalau hadis kita pernah dengar yang Nabi belah satu pelepah tamar kan. Nabi belah pelepah tamar, Nabi letak dekat satu kubur, lepas tu Nabi letak dekat satu kubur. Nabi buat 2 pelepah tamar yang Nabi cacakkan di kubur yang dapat nikmat, Nabi cacakkan pada 2 kubur tu. Kan? Sebab Nabi SAW, Allah berikan dia boleh mendengar. Orang yang diazab, Nabi boleh tahu orang itu diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, hadis ni menyokong kepada haiwan boleh mendengar orang yang diazab di alam kubur tetapi tidak pada manusia. Okey, kita baca satu lagi hadis. Hadis ini, riwayat Bukhari Muslim ini menunjukkan kepada kita yang kita sebut tadi. Kenapa Nabi suruh cepat-cepatkan menguruskan jenazah yang mati, kan, sampai hantar ke tanah kubur ni jangan bertangguh. Okey, kalau tidak ada apa-apa keperluan, selesaikan jenazah tu cepat-cepat dikebumikan, kerana hadis ini memberikan jawapan kepada kita. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, asri'u bil janazah. Inilah dalil dia. So kalau ada orang kata, biarlah jenazah tu tinggalkan kat sini lama-lama, kita kata itu bertentangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi kata apa? Nabi kata bersegera menggebumikan jenazah. Bukan bersegera menggebumikan saja. Maksudnya bersegera memandikan, mengkafankan, mensolatkan dan menggebumikan jenazah. Sebab Nabi yang suruh, Nabi kata asri'u, segera. Kenapa? Kenapa Nabi suruh segera? Nabi kata, فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. Nabi kata sekiranya dia tu maksudnya jenazah tu kalau dia seorang yang soleh, seorang yang baik, maka inilah sesuatu kebaikan yang kamu semua telah berikan kepadanya.
Maknanya salah satu cara kita nak berbakti, kita nak berjasa kepada jenazah itu adalah dengan segera mengubumikan jenazahnya. Maksudnya kalau dia orang yang baik, kita telah berbakti pada dia dengan kita beri dia dapat kebaikan cepat-cepat. Dengan kita hantar dia ke tanah kubur. Lepas tu Nabi kata sebaliknya. Wa in taku siwa dhalika fasyarrun fadha'unahu ar-riqabikum. Nabi kata, dan jika jenazah itu sebalik, maknanya dia bukan orang yang soleh, maka tidak elok kamu menanggung di atas bahu-bahu kamu. Maknanya Nabi kata, tak eloklah kamu nak simpan dia. Kamu nak biarkan dia bersama dengan kamu. Okey, kita nampak hadis ni ya. Okey, maksud dia, kita dapat jawapan kenapa Nabi suruh menyegerakan jenazah tersebut. Okay. Hadis ni juga menunjukkan bahawasanya memang orang yang tidak soleh ni kita kena jauhkan dia sebenarnya kalau masa kita hidup lah. Okay, jadi kita dapat belajar dekat sini, hadis dekat sini pun menyokong hadis dalam Riyadhus Shalihin yang dalam bab ini bahawasanya kubur ni adalah tempat nikmat. Alam kubur ni juga adalah tempat azab. Kan? Jadi apabila kita dengar nikmat kubur ni adalah kubur ni tempat nikmat, membina rasa bahagia, harapan pada kita. Tapi apabila kita mengetahui adanya azab kubur, akan menyebabkan kita takut dengan azab kubur tersebut. Jadi dalam hidup kita semua ni kena ada dua-dua sikap tersebut. Okey. Kita lanjutkan dengan hadis yang ketiga. Hadis yang terakhir dalam bab ke-53 ini, iaitu hadis ini ianya diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Okey, hadis ketiga ni sahabat yang meriwayatkan hadis ini, yang merekodkan hadis ni, yang tahu hadis ni diucapkan oleh Nabi SAW adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Okay. Nabi sabda apa? Nabi kata al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'lihi. Syurga itu lebih dekat kepada salah seorang di antara kamu daripada tali kasutnya. Okay. Kalau kita pakai kasut yang ada tali, okey, kan? Kasut tu kan dengan tali dekatlah. Kasut tu dengan maksudnya tali tu dengan kasut tu dekat dengan kaki kita. Tetapi Nabi mengatakan bahawasanya syurga tu sebenarnya lebih dekat kepada kamu daripada tali kasutnya itu. Nak menunjukkan apa? Rupa-rupanya syurga tu maknanya semua orang boleh dapat. Dekat sangat dengan kita. Dekat sangat. Lebih dekat daripada tali kasut dia. Kita tengok betapa bijaknya Nabi dalam dia menyampaikan satu pengajaran. Tengok, kita kena tiru macam Nabi. Kan nak bagi nak kata bahawa syurga ni semua orang layak. Dia boleh dapat dekat syurga tu. Dekat sangat syurga tu dengan kita. So dia membina lagi harap kepada kita semua. Okay. Kita kat sini. Okey. Lepas tu kita baca hadis yang berikutnya. Wan-naru mithlu dhalika. Macam tu jugalah neraka. Hadis riwayat Bukhari. Maknanya neraka ni pun dekat dengan kita. Lebih dekat daripada tali kasutnya. Maknanya bila-bila je kita boleh masuk syurga,
Bila-bila je kita boleh masuk neraka. Seolah-olah neraka tu dah dekat dah dengan kita. Dekat sangat-sangat dah. Begitu juga dengan neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kalau kita amati hadis ni, kita tak boleh baca syurga lebih dekat je. Kita juga kena baca neraka tu pun lebih dekat daripada kamu, daripada tali kasut. Maknanya nak masuk syurga ni, kan, nampak macam mudah. Dia bukanlah isu-isunya pasal mudah tu. Tapi maksudnya masuk syurga ni, peluang nak masuk syurga tu terbentang luas sebenarnya. Dekat dengan kita. Begitu juga dengan neraka. So dia membina rasa harap, rasa takut. Dia membina rasa harap. Maksudnya bila-bila je kita boleh masuk derajat tu ke neraka, dan bila-bila je kita boleh jatuh ke dalam, kita boleh masuk ke dalam syurga. Hadis riwayat Al-Bukhari. Okey, untuk mengambil manfaat hadis ni, kita dah dapat dah sebenarnya hadis ni dah dari sudut teladannya, kita dah dapat dah dapatlah menggunakan hadis ni kepada tajuk bab tu. Maksudnya ada bab takut dengan bab harap digabungkan. Okay. Cuma mari kita kembang luaskan lagi teladan hadis ni dengan kita tengok pengajaran dia. Okey. Hadis ni kita dapat belajar apa? Ketaatan dapat menghantar seseorang ke syurga, sedangkan kemaksiatan akan mendekatkan seseorang itu ke neraka. Seperti mana yang kita ulas tadi itulah. Maksudnya nak masuk syurga ni bila-bila je. Nak jatuh ke neraka pun bila-bila je, sebab sudah dekat. Tapi nak ke syurga tu dengan apa? Dengan buat kebaikan, buat amal. Neraka itu dengan dosa, dengan kemaksiatan. Yang kedua, ketaatan dan kemaksiatan kadang-kadang dapat kita buat dengan sesuatu yang kecil je. Maknanya, nak buat ketaatan, nak buat kebaikan, nak buat pahala ni, tak perlu tunggu nak buat yang besar, tak perlu tunggu nak buat banyak. Ketaatan ni kita boleh buat dengan benda yang sikit pun sudah dipanggil ketaatan. Tak perlu nak tunggu jadi kaya, kan? Baru kita nak bersedekah. Mana yang ada, kan, sedekah lah. Tak apa. Tak perlu tunggu kita nak banyak. Contoh kan, ada orang ditunggu-tunggulah, nanti masuk duit pencen dululah, barulah saya nak infakkan banyak sikit. Contoh. Kan? Ataupun dia fikir tentang, tunggulah gaji dulu. Tapi Alhamdulillah dah 26 hari bulan kan. Orang government 25 dah gaji kan. Sepatutnya, sebab nanti kita belajar pada bab satu lagi, sepatutnya kita tak perlu bertanggung. Kan? Tang mana yang ada dekat tangan, dekat poket kita, dekat dompet kita, purse kita, wallet kita, keluarkan. Mana-mana, selagi mana dekat online bank tu kalau boleh lepaskan, mencukupi, kita buat dekat dia. Kan kita masuk. Sebab ketaatan ni, Allah tak tengok pada banyak. Kan? Okay. Jadi kita ambil pengajaran hadis ni. Sebab apa? Sebab syurga tu dah dekat dengan kita, umpama dekat kasut kita. Jadi kau nak masuk syurga, takkan tunggu nak banyak. Sedangkan syurga tu di depan mata. Kan? Sedangkan kita ni, ya Allah, aku ada RM1 je ni. Kan? RM1 tu pun sebenarnya dah boleh dah masuk syurga tu. Maksudnya soalannya begitu. Tak perlu tunggu nak banyak. Sebab syurga di depan mata. Kan? Begitu juga dengan neraka. Kalau RM1 ini boleh jauhkan kita daripada neraka, gunakanlah. Oleh kerana itu, seseorang tidak boleh mengabaikan kebaikan walaupun ia kecil, walaupun ia sikit. Begitu juga kita tidak boleh mengabaikan dosa sekalipun ia kecil, dan sekalipun ia bukan dosa besar, walaupun dia kecil, kita tak boleh pandang ringan. Sebab apa? Sebab dosa, sebab neraka tu depan mata kita dah. Begitu juga dengan syurga. Maknanya
Maknanya kita jangan pandang rendah bahawa alah aku cakap sikit je pun takkanlah takkanlah macam, maksudnya ada orang mungkin dia pandang dosa ni, dia ingat dia cakap sikit ataupun dia buat benda kecil ni macam tak ada apa-apalah, bukan buat dosa besar pun jangan, sebab neraka depan mata dia dah. Begitu juga dengan syurga. Tuan boleh syarat tuan jelas, tuan faham apa yang ingin saya yang setelah pun saya jelaskan. Kan? Sebab Nabi kata syurga tadi lebih dekat kepada kamu daripada tali kasutnya. Begitu juga neraka. Seolah-olah ni depan mata kita ni dah nampak pintu neraka tu, dah nampak dah pintu syurga tu. Tapi yang ada dekat kita sekarang ni apa? Kan? Contoh kan? Contoh. Kita ada RM1 je. Contoh kan? So, RM1 ni boleh guna untuk apa? Kalau boleh guna untuk Allah Ta'ala tutup pintu neraka tu, gunakan. Sebab pintu neraka tu depan kita dah. Kalau RM1 ni boleh guna untuk buka mana pada pintu syurga, kita manfaatkan dia. Kan? Begitu juga dengan dosa. Kan? Kita cakap satu perkataan, tapi perkataan itu boleh mengguris hati perasaan orang yang beriman. Maka apabila kita baca hadis ni, walaupun satu perkataan, tantah aku cakap satu perkataan ini, aku jatuh ke dalam neraka. Sebab neraka tu depan mata kita. Jadi, ambil pengajaran yang kedua ni, nanti saya akan sokong dengan hadis lain. Begitu juga, kita semua sudah pasti akan dapat syurga jika kita mempunyai niat yang betul dan disertai dengan amal. Maknanya, walaupun syurga tu depan mata, walaupun neraka itu juga depan mata, kita tak boleh nak masuk ke dalam syurga tu kalau tak buat apa-apa. Dia kena ada tindakan juga. Dengan neraka tu, tindakan dia tak nak masuk neraka tu dengan ada ketakutan. Supaya apa? Supaya kita tak terjatuh dalam, apabila kita takut, kita tak akan buat dosa. Begitulah sebaliknya. Okey, perkara kedua ni, saya nak paparkan kepada tuan-tuan dan puan. Okey, saya nak paparkan kepada tuan-tuan dan puan dua hadis yang hadis ni dia ada kaitan tentang syurga depan mata, neraka depan mata, yang kita nak ambil teladan nombor 2 tadi. Okey, maksud dia jangan kita memandang rendah ataupun jangan kita mengabaikan, lepaskan peluang nak masuk syurga dengan buat kebaikan yang kecil. Begitu juga kita jangan memandang rendah kesalahan yang kita buat walaupun ia bukan dosa besar. Kita akan paparkan dengan dua hadis ni. Okay. Hadis pertama, sebenarnya kita pernah baca hadis pertama ni. Kita seorang pelacur daripada pelacur Bani Israel. Sebab kalau orang sebut pelacur ni, besar tak dosa dia? Besarlah. Dosa besar. Dia masuk dalam dosa berzina. Lepas tu menjadi pendapatan dia pula. Kan? Tetapi pelacur ini dia buat satu kebaikan. Walaupun dia pelacur, okay, tetapi dia telah buat satu kebaikan memberi minum kepada seekor anjing. Kau faham tak? Pelacur kan jahat sangat, betul kan? Dosa kalau kita tak boleh hukum manusia tu kata dia neraka. Cuma dosanya kalau sudut pandangan moral memang tak boleh lah. Jahat sangat. Nampak macam neraka tu dah macam dekat dah dengan dia. Tetapi disebabkan satu kebaikan dia beri minum seekor anjing. Mungkin dia kata bagi minum seekor anjing, sebab bagi orang kita anjing memang selalu dijadikan sebagai benda-benda yang buruk lah. Kan? Pada anjing dengan bayang-bayang, anjing kurap, macam-macam lah. Okay, tak apalah bab tu. Kan?
dia beri minum tapi dekat haiwan. Okey. Mari kita baca. Kalau kisah ni bukan saya buat cerita dongeng ini cerita benar. Tengok Nabi kata apa dalam hadis ni. Okey, sebenarnya hadis ni kita pernah jumpa sebelum ni. Cuma saya tidak ulas hadis ni tentang buat kebaikan yang kecil. Tapi hadis ni dipaparkan untuk menunjukkan walaupun dia buat dosa banyak, ada harapan untuk dia dapat keampunan Allah. Kita telah ulas sudut itu. Tapi sudut yang lain yang boleh kita ambil teladan adalah yang perbuatan dia beri minum seekor anjing. Kat situ yang kita nak tengok sudut lain. Okey. Hadis ni ada pada bab 52 yang lalu. Kalau masih ingat hadis tu. Saya pernah bentang hadis ni kat sini. Bab 52. Ada bab nombor 52 ke bab 51. Bab 51 tak silap saya. Ada bab 51, nanti tolong cari. Okey. Saya ulang balik hadis ni tapi kita nak tengok sudut lain. Okey. Hadis ni hadis riwayat Bukhari kita tengok dekat nota tu. Ni saya bukan buat cerita dongeng. Kita ni kadang-kadang dengar banyak pengisian menarik. Tapi kadang-kadang kita tak pernah tanya sumber cerita tu. Sepatutnya kalau cerita-cerita orang-orang terdahulu khususnya, tambah lagi perkara gaib, kita kena tanya. Cerita itu ada sumbernya tak? Maksudnya riwayatnya bagaimana dan sebagainya. Dari cerita yang saya papar ni adalah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Okay. Hadis ni, apa sabda Nabi SAW? Nabi cerita. Nabi kata, tatkala seekor anjing sedang mengelilingi sebuah perigi. Yang mana anjing tersebut hampir mati kerana dia haus. Okay. Kalau kita baca dekat matan Arab dia, Nabi kata, bainama kalbun yutifu biraqiyatin kada yaqtuluhu al-'atashu. Maknanya Nabi cerita ada seekor anjing ni, dia tawaf, dia keliling perigi. Sebab dia nak minum air kan. Dia tak boleh turun kat perigi tu. Dia cari mana-mana yang ada rasa air, tanah-tanah tu basah, dia pergi cari-cari sampai nak mati dah anjing ni. Kehausan sangat. Tiba-tiba anjing itu telah dilihat oleh seorang pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel. Okey, kalau kita baca matan hadis tu, Nabi kata id ra'athu baghiyun min baghaya Bani Israel. Okey, kenapa saya letak kaun hijau ni? Nak menunjukkan bahawasanya perempuan ni amal dia adalah kejahatan. Dia seorang pelacur di antara pelacur-pelacur Bani Israel. Maknanya Nabi tak kata dia buat amal lain, tapi dia buat kejahatan, dia seorang pelacur. Dia ni nampak anjing tu tadi. Maka dia telah menanggalkan khuf dia. Khuf ni dia macam kasut yang berkulit. Kemudian dia isi dalam kasut kulit dia itu dengan air dan dia beri minum anjing itu dengan air yang ada dalam kasut kulit dia tu. Maka kebaikan. Dia bukan buat kebaikan apa yang besar pun. Betul tak? Dia bukan beri orang miskin makan ke, dia bukan beri maksudnya dia bukanlah beri bersedekah banyak mana pun kan, buat wakaf, buat masjid ke, buat apa ke. Tetapi kebaikan dia buat tu hanya ambil air dalam kasut, beri anjing tu minum. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada nilai apa? Apa nilai kebaikan perempuan itu nak dibandingkan dengan kejahatan di seorang pelacur?
maka Allah Subhanahu Wa Taala buat apa pada dia? Maka dia pun diampuni disebabkan perbuatannya itu. Nabi kata apa? فَنَزَعَتْ مَوْقَهَا فَسَقَطُهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ. Maka dia pun diampunkan disebabkan perbuatannya itu. Tuan-tuan dan perempuan, cuba kita tengok baik-baik. Cuba kita bandingkan. Perempuan ni pelacur kan? Dosa dia banyak tak? Dosa dia banyak. Dia buat kebaikan apa? Dia beri minum anjing air. Jika dibandingkan kejahatan dia dengan kebaikan dia, mana lagi besar? Kalau kita ikutkan memang dosa dia banyak lah. Sebab dia pelacur. Kebaikan dia bagi minum anjing. Tetapi ingat, Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengukur, melihat kebaikan itu pada besar, pada banyak. Sekalipun kita boleh buat amal tu kecil, amal itu akan dinilai, ada nilai di sisi Allah seperti mana perempuan ini memberi minum kepada anjing. Bahkan ada riwayat lain, akhirnya perempuan ni dia syurga lah, Allah ampunkan dosa dia. Kita nampak tak? Kan? Kadang-kadang kita nampak macam ada orang dia, kau faham tak? Hadis ni sebenarnya sudut tersirat dia adalah jangan memandang rendah akan kebaikan walaupun dia kecil. Walaupun pada pandangan mata kita, ukuran kita beri minum dekat anjing, bukan pada manusia, tetapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala mengambil ia sebagai satu amal yang ada nilai. Hadis ni kita bawa untuk kukuhkan hadis tadi. Syurga depan mata kita ni. Kan? Syurga depan mata kita ni, aku nak buat apa ni? Kan? Aku ada peluang buat baik pada anjing saja. Buat kebaikan tu. Jangan lepaskan peluang itu. Dengan perbuatan itu, Allah masukkan kita dalam syurga. Sebab tu, nanti kita belajar lagi bab yang akan datang. Ya, kadang-kadang orang masuk syurga ni, kadang Allah tak nilai pun amal yang dia buat berpuluh tahun tu. Tapi dia masuk syurga kerana satu hari tu dia buat kebaikan. Allah Ta'ala dia maha besar rahmat dia. Okay, jadi kita ambil hadis ni sebagai panduan kepada kita semua. Okay, jangan memandang rendah ataupun meninggalkan kebaikan walaupun dia kecil. Belum tentu yang 1000 yang kita sedekahkan itu boleh membawa kita kepada syurga. Dan entah-entah yang RM1 satu hari tu yang pernah kita bagi, itulah yang bawa kita kepada syurga. Kita tak tahu. Sebab tu jangan mengabaikan. Bukanlah saya kata suruh derma RM1 tu. Tapi maksudnya kita tak tahu. Ambil peluang. Okey. Kita kat sini. Okey, kita kukuhkan lagi maklumat ini dengan hadis kedua. Sebab kita nak kuatkan hadis kata syurga depan mata kita ni, maksudnya ambil peluang. Jangan abaikan. Okey. So kita baca hadis kedua, tapi sebelum tu saya terlupa ayat Quran ni. Okey, ayat Quran surah An-Nisa ayat 40 ni, tuan-tuan perempuan ya. Ayat 40 ni dia bagi jawapan kepada kita, di sisi Allah Ta'ala ni semua kebaikan ada nilai. Walaupun orang kata, engkau buat kerja tu je ke? Kan? Sengaja ada orang, dia mempelikirkan sesuatu kerja orang dah buat kebaikan. Kan? Yang saya nak kena contoh kat sini. Ya. Itulah perempuan tetap ambil ayat ni. Contoh kan, kita jangan kecilkan siapa-siapa buat kebaikan. Kita ingat, aku lebih banyak berbakti pada engkau. Jangan. Kita yang nak buat kebajikan, walaupun kecil, jangan malu-malu. Kita pun jangan malu-malu lah. Kan? Orang lain semua nak masukkan duit kat tabung tu, contohkan tak berbunyi sebab duit kertas.
kita ada 20 sen. Contoh kan. Nak masuk ni malu ni bunyi ni. Jangan. Bagi Allah Ta'ala ada nilai. Baca ayat ni. Jadi ayat ni Allah kata apa? Inna Allah la yadhlimu misqala dharrah. Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya Allah tidak akan menganiaya seseorang walaupun seberat darah. Maksudnya apa? Allah Ta'ala ni, kalau kita buat mana-mana kebaikan, walaupun manusia tak pandang kebaikan tu sebab kita buat kecil je. Kita buat kerja sikit je. Kejap je pun. Kan? Bagi Allah Ta'ala nilai. Ada nilai dia. Ya? Mungkin ada orang dia tolong, dia pergi, dia bantu mak dia buat kerja, tolong angkat barang je. Tapi ada seorang lagi adik dia lain, tolong basuh pinggang, tolong basuh baju kan, contoh. Kan? Jangan pula kita ibu, kita kata, kau tengok kakak kau tu tengok basuh pinggang, basuh baju, kau cuma angkat barang tu je. Jangan. Entah-entah yang dia angkat barang yang sekejap tu, ada nilai dia lebih tinggi daripada yang buat kerja banyak. Maknanya bagi Allah Ta'ala ni, apa saja kebaikan, walaupun dia seberat zarrah, walaupun dia sebesar semut kecil yang hitam, Allah Ta'ala akan beri penilaian. Ada ganjaran dari Allah. Lepas tu Allah Ta'ala kata, wa in taku hasanatan yudha'ifaha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah kata, pasti Allah Ta'ala, jika ada kebaikan seberat zarrah, pasti Allah Ta'ala akan melipat gandakan pahala yang besar di sisi ini. Jadi, ambil pengajaran tentang bab ini. Dia ada dua sudut. Sama ada pada kita yang nak buat kebaikan tu, ataupun pada orang yang lain yang melihat kebaikan orang lain yang buat. Jadi, jangan kecilkan sesiapa, dan kita yang buat jangan segan-segan untuk membuat kebaikan walaupun ia kecil, walaupun ia tidaklah besar seperti mana dilakukan oleh orang lain. Kita ambil satu lagi hadis Nabi sebelum kita pergi kepada bab yang satu lagi. Kita baca kisah seorang perempuan dengan seekor kucing. Okey, tengok ya. Cerita ni, perempuan ni, dia buat kesalahan dia apa? Dia buat kesalahan dia kepada seekor kucing ni. Kesalahan dia. Cuba banding cerita tadi tu. Kan? Cerita tadi, yang perempuan pelacur tu watak dia jahat sangat. Tapi dia buat satu kebaikan. Yang watak ni pula, perempuan tu baik sangat. Tapi dia buat satu kesalahan. Perempuan yang kita tengok tadi jahat sangat. Dia buat satu kebaikan, syurga dia. Perempuan ni pula dia baik sangat. Tapi dia buat satu kesalahan, neraka dia. Okay. Kita baca hadis dia. Sebab kita nak kuatkan hadis tadi tu. Okey, kita tengok ya. Kita baca hadis. Mungkin kita pernah dengar kot. Siapa pernah mengikuti hadis pengajaran-pengajaran haji ni, dia akan dapat maklumat. Kita tengok ya. Hadis pertama tengok sumber hadis dulu. Hadis dia tuan-tuan jangan bimbang, dia sahih. Riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kita boleh jumpa kisah perempuan dengan kucing. Okey. Jadi kita baca hadis dia. Nabi SAW kata, "Udhibatim ra'atun fi hirratin habasataha hatta matat ju'an." Tengok Nabi kata apa? Nabi kata seorang wanita, ada seorang wanita, dia diadab disebabkan seekor kucing yang dia kurung sehingga kucing itu mati. Cuba tengok pada hadis ni. Perempuan tu dia diadab disebabkan seekor kucing. Maknanya Nabi tak cakap kesalahan apa dia buat. Nabi cakap perempuan ni dia diazab disebabkan kesalahan dia, dia kurung kucing tu sampai dia mati kelaparan. Maka dengan sebab itulah
dia dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Sebab apa? Sebab seekor kucing yang dikurung sampai mati. Bukan dosa lain, tapi dengan sebab seekor kucing. Mungkin pada sangkaan perempuan itu, aku kurung kucing je, aku bukan kurung manusia. Aku tak bagi makan pada kucing, bukan tak bagi makan pada manusia. Dia ingat kesalahan dia buat bagi kucing tu mati tidak sebesar kesalahan kalau dia bagi orang mati. Contoh kan. Tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala, kesalahan dia tetap kesalahan. Kan hilang sifat belas kasihan. Maka apabila dia masuk neraka, Allah Taala berkata kepadanya, Allah mengatakan kepadanya, engkau tidak memberi kucing itu makan, kau tak bagi dia minum ketika kau kurung dia. Engkau tak biarkan kucing itu cari makanan dia sendiri dari binatang-binatang kecil. Bukan bermakna kucing tak boleh kurung. Boleh jika nak dibela. Tetapi kalau kau tak nak bagi makan pada dia, kenapa tak lepaskan dia? Biar dia cari makanan dia sendiri. Sebab kucing ni memang Allah jadikan fitrah dia, dia boleh cari makan sendiri. Kita je yang manjakan kucing tu dengan kita bagi makan tu yang jadi manja kucing tu. Saya sebut sebab saya ada kucing 2 ekor, beranak pula. Kan? Berbeza tau. Kita lepaskan dia boleh makan pokok-pokok, kan, dia boleh makan daun-daun. Kita tak tahu dia cari dekat. Itu memang habitat dia. Jadi kalau kita tak nak bagi makan pada dia, lepaskan dia. Perempuan ini akhirnya mati. Kucing tu mati, dia kurung. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Apa dapat kita belajar daripada hadis ini? Jangan memandang rendah mana-mana dosa yang kita nak buat pada Allah. Entah dosa yang kita buat tu nampak macam kecil sahaja. Tetapi itulah yang mencampakkan kita masuk ke dalam api neraka seperti mana kisah perempuan dengan kucing. Lepas tu kalau kita ada kesempatan buat kebaikan, walaupun hanya beri minum kepada seekor anjing, buatlah kebaikan itu. Dengan kebaikan itu entah-entah itulah yang memasukkan kita ke dalam syurga seperti mana kisah perempuan tadi dengan anjing tersebut. Okey, tuan-tuan jelas apa yang ingin saya sampaikan pada tuan-tuan perempuan? Okey, maklumat-maklumat seperti ni macam ni. Maklumat-maklumat seperti yang saya katakan ni sebenarnya dia ada ayat Quran dia. Kalau tuan-tuan nak cari ayat Quran yang kata buatlah benda kecil ni tetap ada nilai dekat Allah, benda baik, benda buruk pun ada nilai dekat sisi Allah, tuan-tuan gunakan suratul Qari'ah. Kalau tuan-tuan baca suratul Qari'ah kan, lepas tu saya ada berita gembira kepada perempuan untuk satu kelas baru, saya tunjukkan poster dia. Saya harap tuan-tuan ikut. Ni saya sebut maklumat ni kerana ada kaitan dengan kelas yang kita nak buat juga. Okey, begini. Sekejap ya, bagi saya izin sekejap waktu saya tunjukkan poster tu untuk tuan-tuan perempuan. Sekejap ya. Sekejap. Saya nak tunjukkan poster dekat tuan-tuan perempuan. Sekejap ya. Berita gembira untuk tuan-tuan perempuan yang bersama-sama dengan Akademi Tadabbur. Saya selagi mana ada sumbangan tuan-tuan perempuan, memang tanggungjawab kami menguruskan sumbangan tuan-tuan perempuan. Dengan saya memang akan buat beberapa kelas baru. Okey. Sekejap ya, saya tunjuk kepada tuan-tuan. Okey. Sekejap. Ya. Saya nak tunjukkan satu kelas baru. Ni pula poster dia tadi.
Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Okey, ada. Alhamdulillah dengan rahmat dan kasih sayang Allah. Okey, tidak. Okay, ini gambar dia. Dia nampak gambar tak? Tak dapat gambar. Gambar dia sedang nak keluar. Okey, tak apa. Nanti audio dia keluar saya tunjuk kepada tuan-tuan. Okey, begini. Maksud dia dia kalau masa nak tunjuk dia tak keluar. Oh, okey. Okey, maksudnya begini. Tuan-tuan ambil surah Al-Qari'ah. Okey, tuan-tuan salin ya. Salin dalam surah Al-Qari'ah. Muka surat nombor 600. Muka surat nombor 600. Cari ayat nombor, maafkan saya, bukan Al-Qari'ah. Al-Zalzalah. Muka surat 559, surah Zalzalah. Hafalkan surah Zalzalah yang idza zulzilatil ardu zilzalaha. Okey, dekat surah Zalzalah tu, cuba tuan-tuan perhatikan pada ayat nombor 7 dengan nombor 8. Ingat tak ayat tu? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kalau siapa baca ayat tu, dia boleh gunakan hadis. Yang Nabi kata apa? Allah Ta'ala berfirman pada ayat nombor 7, nombor 8. Sesiapa yang melakukan amal kebaikan walaupun seberat zarrah, pasti dia akan lihat amal tu nanti. Dan sesiapa yang melakukan amal kejahatan walaupun seberat zarrah, pasti akan dia lihat amal itu. Itu maksud dia. Maknanya nanti mula pada minggu depan, hari Rabu jam 9.30, tuan-tuan dan perempuan akan dapat mengikuti kelas tentang himpunan ayat-ayat Al-Quran. Daripada ayat Quran itu, kita boleh keluarkan seperti satu panduan. Okey, contohnya macam ayat surah Al-Zalzalah, ayat nombor 7 dan 8. Kan, lepas kita baca ayat tu, akan keluar satu kaedah. Okey, keluar kaedah dia apa? Jangan mengabaikan kebaikan walaupun seberat zarrah, sekecil zarrah. Jangan memandang rendah keburukan itu walaupun ia hanya sebesar zarrah. Kaedah-kaedah itu akan dikeluarkan berdasarkan ayat, petikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ada 50 kaedah, 50 panduan dia. Sekejap sikit waktu tidak ya. Saya nak kena tunjuk juga poster tu supaya nak senang nanti saya. Sebab ini amanah daripada tuan dan perempuan sebenarnya. Ya, sebab saya kena buat kelas banyak ya supaya kita semua dapat manfaat. Tunggu saya bukakan poster sekejap. Ya. Bismillah. Masih sikit pada tuan perempuan. Kita keluar poster. Okey, tak apa. Tak apa. Poster dia dah siap. Okey, tak apa, nanti saya tunjukkanlah kalau dah keluar ya. Okey, kita teruskan dengan hadis yang berikutnya. Apa dia tak keluar ni? Ya, sekejap. Okey, kita nampak tak hadis saya paparkan ni? Nampak kan?
Nampak tak nota yang saya sedang paparkan? Nampak Ustaz. Nampak Okey, Ustaz. nampak. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih ya bagikan responnya. Okey. Kejap lagi kalau dah keluar gambar poster tu, nanti saya tunjukkan pada tuan-tuan. Okey. Kelas akan datang. Saya telah susun. Tentu akan belajar petikan ayat-ayat Quran. Daripada ayat Quran tu akan keluar satu kaedah. Kaedah. Banyak sangat. Okey, hari Rabu pagi. Manfaatkan. Akan ada lagi 2 kelas baru. Maksudnya ada tiga insya-Allah kelas yang baru. Cuma yalah saya nak cari tenaga pengajar ni nak agak lambat dapat maklum balas. Jadi insya-Allah akan ada beberapa kelas baru ya. Okey, ikutilah. Okey, kejap. Saya jawab soalan dulu sebelum kita pergi kepada ni. Okey, siapa tanya ni? Maaf bertanya, siapa periwayat hadis nombor 2 tadi? Saya terlepas pandang pula. Okey, hadis kedua hadis yang mana? Hadis kedua hadis yang ni. Hadis kedua hadis yang ni. Sekejap. Hadis ni. Tak boleh buka gambar dia, tak apa dah. Okey, hadis kedua dia mana? Oh, hadis ni. Hadis yang ni yang bertanya tadi. Okay. Kalau hadis yang bawa jenazah atas bahu-bahu ni, hadis ni riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Okey, kemudian bagaimana jika saya tidak memahami Al-Quran? Boleh masuk syurga tak? Boleh. Boleh. Kalau kita tak faham Al-Quran, boleh masuk syurga. Macam mana kita nak masuk syurga? Okey. Saya kongsikan pada tuan-puan maklumat ni. Jawapan dia, nak masuk ke dalam syurga Allah, dia ada banyak jalan. Dia ada banyak jalan. Nak masuk syurga ni ada banyak jalan. Nak masuk syurga pada Al-Quran bukan hanya pada jalan memahami Al-Quran semata-mata. Tetapi ada banyak jalan-jalan lain. Sebab itu rahmat Allah Ta'ala, nak masuk syurga Allah Ta'ala ni Allah Ta'ala tahu tentang kemampuan kita, kekuatan kita. Sebab tu Allah Ta'ala ni maha pengasih dia. Sehingga kan dia bagi jalan nak masuk syurga tu banyak. Bukan hanya pada memahami ayat-ayat Al-Quran sahaja. Cuma peluang terbaik nak masuk syurga tu ada pada Quran. Faham tak maksudnya? Peluang yang terbuka, peluang banyak nak dapat pahala, dengan pahala tu dapat rahmat Allah melalui Al-Quran. Tetapi tidaklah semata-mata jalan Al-Quran saja boleh bawa masuk ke dalam syurga. Tidak, ada banyak jalan. Begitu juga ada orang boleh masuk syurga jalan puasa, ada orang masuk syurga pada jalan banyak solat, ada orang masuk syurga pada jalan sedekah. Jadi kepada yang bertanya, saya syorkan nanti tolong dapatkan ataupun baca nota. Telah kita berikan nota, tajuknya adalah 62 amal-amal pembuka pintu syurga. Dan insya-Allah daripada soalan yang tanya tadi tentang kalau tak faham Quran, boleh ke nak masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala, insya-Allah nanti ada satu bab dalam Riyadhus Shalihin, tajuknya adalah banyaknya jalan-jalan kebaikan. InsyaAllah nanti kita belajar. Okey, kemudian soalan lain ni. Salam Ustaz, mana lebih penting, belajar tilawah ke ataupun tadabbur? Dua-dua itu penting. Tilawah pun penting, tadabbur pun penting. Dua-dua tu kepentingan dia. Tilawah adalah membaca Al-Quranul Karim, kan? Mungkin tanpa kefahaman. Tadabbur membaca Al-Quran dengan kefahaman dan sebagainya. Kadang-kadang tadabbur dia tak mestinya melalui jalan baca. Kita dengar orang baca, kita dapat tadabbur. Walaupun kita tak baca. Macam kisah Nabi. Lepas tu kalau tajuk tentang Quran ni, kalau boleh ikuti kelas hari Isnin akan datang. Hari Isnin, pagi jam 10.30, kita memang sedang membincangkan tajuknya kelebihan Al-Quranul Karim.
Al-Quran ni dia ada banyak kelebihan pada Quran tu. Jadi salah satunya pada tilawah membaca. Okay. Apabila kita membaca, kelebihan dia ada, tadabbur pun kelebihan dia ada. Jadi jawapannya dua-dua itu penting. Tidak boleh dipisahkan sama sekali. Tilawah penting, tadabbur pun penting. Kalau boleh belajar kedua-duanya. Kalau belajar tilawah saja, tak tadabbur, dia akan kehilangan dari sudut untuk tadabbur itulah memahami ayat Quran sebagainya. Sebab tujuan Quran bukan untuk baca saja. Begitulah sebaliknya. Kalau dia tadabbur saja sampai baca Quran pun tak betul, tajwid pun tak betul, baca pun tidak secara tartil pun tak boleh juga. Kerana Quran tu memang fungsinya untuk dibaca. So kena bawa dua-dua tu. Okey, kemudian ada soalan lain tak? Okey, tak ada soalan lain dekat chat. Jadi saya teruskan pada soalan verbal ada sebelum saya nak lanjutkan kepada bab berikutnya. Ada pertanyaan tak? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Saya nak tanya mengenai jenazah yang kadang-kadang kita kena buat postmortem sebab ada implikasi medico-legal, di segi perubatan lah. Jadi kita melambatkan bawa jenazah tu ke kubur kan disebabkan oleh postmortem ni. Macam mana komen Ustaz mengenai ni? Okey, kalau ada maslahat, contohnya maksudnya ada keperluan, maka ia dibenarkan. Ia tidaklah menyalahi sunnah Nabi SAW sebab dia ada keperluan. Dia ada keperluan. Nak postmortem kan sebab itu memang undang-undang, kadang kes polis dan sebagainya, maka ia dibenarkan. Dia tidak terkeluar daripada menyalahi sunnah Nabi. Yang dikatakan lambat-lambat tadi tu jika tak ada keperluan apa pun, tak ada alasan apa pun. Alasan-alasan yang dibenarkan dalam agama lah. Kalau sekadar alasan nak tunggu anak sampai apa semua-semua tu, yang itu bukan alasan boleh diterima sebenar-benarnya. Sebenar-benarnya itu bukan alasan yang nak tunggu anak, contohnya anak sekarang berada di luar negara contoh kan. Tunggulah dia balik dulu, nak tunggu berapa jam lagi, nak tunggu sampai gini. Yang itu dia tidak termasuk dalam situasi yang boleh diterima. Lepas tu kita kena ada ilmu untuk menguruskan jenazah. InsyaAllah nanti dekat Riyadhus Shalihin akan ada satu bab panjang. Cerita tentang bab sakit, bab mati mukul jenazah. Dan memang kita kena baca bab tu. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Supaya apabila kita contohnya kan, tambah lagi macam MCO ni kan, macam kita PKP ni kan, mungkin kita tak sempat nak, kita tak dapat nak mencari jenazah pada waktu dia meninggal tu, pada hari dia meninggal. Tapi dia telah dikebumikan. Kan, hari kedua baru kita boleh dapat balik, kelulusan balik kan contoh. Kalau kita ada ilmu, sebenarnya kita boleh sembahyang jenazah itu di tanah kubur. Betul, kita kena ada ilmu. Sembahyang jenazah ni, kita boleh sembahyang dia di tanah kubur. Kita tak sempat nak jenazah sembahyangkan jenazah tu, tapi kita boleh sembahyang ke tanah kubur. Tengok arah kiblat mana, solat dekat tanah kubur. Boleh. Macam Nabi SAW pun buat macam tu. Ada kisah tu dari Rasulullah juga. Kisah yang ada seorang tukang siap, cleaner lah. Ada satu perempuan ke lelaki, saya tak pasti. Saya ingat perempuan rasanya. Dia ni tugas dia membersihkan masjid. Tiba-tiba perempuan tu Nabi tak nampak dia beberapa hari. Nabi kata, mana perempuan ni? Maka Nabi tanya kat para sahabat. Para sahabat kata, apalah, dia dah meninggal. Kami dah kebumikan dia dah. Sebab para sahabat ingat, tak perlu bagi tahu lah kat Nabi. Benda tak penting pun. Mereka urus sendiri. Lepas tu Nabi kata, tunjukkan aku kat mana kubur dia. Nabi pergilah. Kita jelas tak maksud dia. Jadi, ambil maklumat tu. Tadi kalau postmortem tadi dibenarkan. Dibenarkan di dalam agama. Dia tak terkeluar
daripada hadis tadi. Boleh. Okey, ada pertanyaan lain yang boleh saya jawab sebelum kita tunggu kepada bab? Ada pertanyaan lain? So kita terus kepada bab. Okey, ini gambar ni. Kita nampak tak poster yang saya paparkan ni? Nampak tak? Nampak Ustaz. Ni. Nampak. Minggu depan kita akan belajar kelas 50 petunjuk dari Al-Quran oleh Ustaz Muhammad Sulaiman bin Mubak. Okey, kita guna kitab Qawaid Quraniyah dari terjemahan pun. Tapi nanti saya akan sediakan nota untuk setiap kelas ni ya, setiap hari Rabu jam 9.30. InsyaAllah. Okey, tengok gambar ni. So kita akan belajar daripada petikan ayat-ayat Quran, apa kaedah dia, InsyaAllah pada minggu depan. Okey, sebelum kita lanjutkan, kalau tak ada soalan saya teruskan dengan hadis yang berikutnya. Beli makanan bukan beli nak. Okey. Makanlah siang ya, pagi-pagi nak makan. Okey, kita teruskan pada hadis 60 bab 65 ya. Okey, cuma nota ni nanti saya beri kemudian pada tuan-puan. Ada sikit lagi yang saya sedang kemas kini, tapi kita baca terus bab ke-65 pada pagi ni. Oh, kita dah pukul 12 rupanya. 12. Oh, dah tengah hari, patutlah waktu nak makan, nak masak. Okey, tak apa. Saya ambil 5 minit saja boleh untuk kita sebutkan bab ni. Ya, nanti kita akan belajar bab ni pada minggu depan. Okey, bab 65 ni kita terus lompat kepada skip pada kalau ikut susunan dalam buku. Dan dia macam ni. Kalau kita ikut susunan dalam buku, sepatutnya lepas kita belajar bab 54, kita belajarlah bab nombor 55. Betul tak kan? Tetapi kita ni kalau kita belajar, kita kena fleksibel lah. Sebab tadi kita dah belajar bab takut dan harap, ada cerita tentang nikmat kematian sebagainya, maka saya mencadangkan kita terus pergi kepada bab yang ada kaitan dengan mati. Sebab dia ada kaitan dengan takut dan harap tadi. Jadi bab cerita tentang memikir pasal mati ni, dia ada bab nombor 65. Okey, siapa yang ada Quran kitab terjemahan buka pada bab 65. Okey, bab 65 ni adalah bab mengingati mati dan tidak panjang angan-angan. Itu bab dia. Bab 65, bab ni nanti dia akan bawa kepada kita supaya selalu ingat mati dan pendek angan-angan sebenarnya. Kita ni angan-angan tu kat mana? Okey, satu penyakit yang ada pada manusia ini adalah angan-angan dia terlalu panjang. Panjang ni maksudnya macam mana? Dia duk fikir seolah-olahnya nanti kalau aku hidup 10 tahun lagi macam mana, 15 tahun. Dia macam angan-angan dia macam banyak benda dia nak buat. Dia kalau dia senaraikan angan-angan dia tu, dia nak buat ni lah, dia nak buat ni lah, nak buat ni, seolah-olah seolah-olah macam dia fikir macam Allah nak hidupkan dia lama lagi. Faham tak maksudnya? Kan? Dia bukan tak boleh untuk planning tu. Okey, nanti saya nak buat apa. Itu tak salah. Cuma jangan sampai kita terlupa. Contohnya kita senaraikan ada 50 perkara yang kita nak buat tu. Angan-angan kita nak buat tu. Nanti kalau dapat ni saya nak buat lagi besar lah. Saya nak cari tanah lagi luar lah. Saya nak buat lah begini. Okey, tak salah. Okey, cuma pernahkah kita terfikir bahawasanya apa yang kita duk fikir tu
Boleh ke kita nak selesaikan, kita boleh dapat tak yang kita nak fikir angan-angan tu? Sebab seolah-olah orang yang fikir terlalu banyak impian dekat depan tu, dia seolah-olah memikirkan macam dia cukup dia umur. Macam Allah bagi umur banyak dekat dia. Kita faham tak? Menyebabkan dia memikir bahawa umurnya lagi panjang. Sepatutnya kena selalu fikir umur pendek. Bukan fikir umur ni panjang. Bukan bermaksud minta mati. Tak. Sebab bab minta mati tu nanti kita akan baca bab satu lagi. Nampak tak? Kesilapan kita kan selalu fikir, nanti kalau aku dapat cucu ni, macam mana ke depan? Mikir panjang. Seolah-olah dia terlupa yang kau boleh hidup lagi ke tahun depan? Kau boleh hidup lagi ke 2 tahun depan? Esok pun kita tahu nak hidup lagi, kita hidup. Jadi bab ini, bab yang akan didik kita supaya pendek angan-angan. Akan bawa kepada fikir, kalau aku esok mati aku macam mana? Memikir untuk pendek umur. Bukan memikir untuk seolah-olah nanti kalau aku panjang umur lagi. Itulah bab nombor 65. Secara tak langsung, dia akan kait dengan bab takut tadi tu. Okey. Kita akan belajar. Okey, bab ni dia ada beberapa ayat Quran lah. Okey, nanti baca dulu sampai ada kitab terjemahan tu. Sebab tu beruntung sangat sampai ada kitab dulu. Sebab dia boleh terus baca. Okey, kemudian dalam bab 65 ni ada 7 hadis. Ada 7 hadis kesemuanya. InsyaAllah nanti sebelum kelas saya akan bagi nota ni pada tuan perempuan untuk kita baca dulu ke-7 hadis ini. Apabila kita faham hadis ni, maka kita akan selalu fikir untuk pendek umur. Bukan fikir seolah-olah umurku masih panjang. Apabila kita fikir umur kita ni dah tak ada, makin pendek, akan menyebabkan kita tidak akan menyia-nyiakan waktu. Kita takkan postpone buat amal kebaikan. Kita takkan tangguh buat amal kebaikan. Terjelas tak? Lepas tu penting belajar bab-bab. Jadi, orang yang sebenarnya orang yang dia selalu fikir macam aku hidup lagi ni, aku hidup lagi ni, aku hidup lagi akan datang tu, itu yang akan menyebabkan diri dia macam dia bertangguh. Dia akan bawa ke situ. Itu di antara yang perkara yang boleh melalaikan itu. Jadi sepatutnya kita fikir, aku mati sekejap lagi macam mana? Jadi bayangkan kalau kita selalu fikir kan, fikir aku mati sekejap lagi macam mana? Contoh kita nak semayang Jumaat ataupun nak semayang Zuhur. Agak-agak semayang Zuhur tuan-tuan dan perempuan tu semayang Zuhur yang macam mana? Contoh kalau kita fikir kan, semayang Zuhur pukul 1:30 contoh. Kan? Tiba-tiba masuk Zuhur. Lepas tu kita teringat bab ni. Kita kata, pukul 2 sekejap lagi aku mati. Contoh kan. Agak-agak semayang kita buat tu, kita akan buat macam mana semayang kita nak perempuan semayang Zuhur 4 rakaat tu. Macam mana kita akan ambil peluang ada setengah jam lagi untuk tetap mati. Kita akan buat apa? Jadi bab inilah bab yang akan dapat membantu kita untuk menghargai masa dan memindikkan angan-angan kita. Bukan angan-angan nak buat kebaikan tu tak apa. Boleh. Angan-angan untuk dunia diharuskan. Boleh. Islam bukan tak membenarkan. Cuma kita jangan sampai terlupa bahawa cita-cita yang kita nak buat tu, perkara kita nak buat tu, ia bergantung kepada umur. Oleh sebab itu, apa yang di depan mata, manfaatkan. Apa yang ada di tangan, manfaatkan. InsyaAllah nanti kita belajar pada minggu depan. Okey. Jika ada sebarang pertanyaan, saya buka sekarang sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ini. Ada persoalan tak? Ada pertanyaan apa-apa? Boleh dengar suara ke saya tak buka? Boleh dengar suara. Okey, kalau tak, saya buka dekat soalan dekat sini. Okey, kalau tidak ada apa-apa persoalan, jika tuan-tuan ada ke lapangan, dijemput mengikuti kelas pada petang ini, jam 3, kelas memahami sebab turun ayat
ayat-ayat dalam suratul Al-Baqarah. Sebar-sebarkan, manfaatkan. Baik, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyak Terima kasih, Ustaz. kepada Datuk Nurul. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.